kepada audiens, kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya ke apa, terutama sikit daripada mahasiswa. Ya. Ren. Ren. Dengan siapa? Lagi bukan di library. Apa soalan? Soalan. Tak tahu berapa. Saya tak tahu apa dia pilih. Oh, Q&A. Okay, sorry, confused. Okay, saudara Lee terangkan sistem pantry. Lepas tu isu kedua. Okay, diorang semua peduli pasal profesor Sodeti bersama mahasiswa. Pekerja-pekerja kampus macam mana pula? Ada isu diorang, ambil tahu saya isu diorang. Saya tak pernah dengar mahasiswa di Malaysia ambil tahu saya isu diorang. Union cuba unionize diorang, menyatukan pekerja kampus dan pelajar di kampus. Pendapat lah dari tiga-tiga. Itu je. Okey. Di luar soalan. Okey, tentang pantry kalau dekat University Oregon ataupun University Michigan, dia mewujudkan pantry itu di setiap fakulti. Setiap fakulti macam hari ni kan, korang kolej kediaman pun dekat kan. Daripada kolej kediaman pun akan datang fakulti juga untuk siapkan assignment. Jadi bagi diorang merasakan pantry itu lokasi dia paling sesuai diletakkan pantry itu diletakkan dekat setiap fakulti. Dan kalau buat satu pantry je semua fakulti pergi makan kat situ pun memang tak cukup lah berapa ramai jumlah pelajar dalam satu universiti. Jadi wujudkan setiap pantry di setiap fakulti dan satu store ataupun warehouse bank makanan yang besar untuk menampung kepada pantry-pantry yang ada, dan setiap pantry pun ada dia punya simpanan makanan dia tersendiri. Jadi dengan cara ini dia boleh menampung pelajar-pelajar setiap satu fakulti untuk makan dan memastikan dia kenyang untuk dalam masa satu hari. Bukan saja bukan kerana aku mengkritik tentang sistem kupon makanan tergantung yang dibuat oleh UIA dan juga konsep FFM yang dibuat dekat UKM, kan. Jadi bila kita nampak kelemahan dia kat situ bila dia hanya boleh dia tak menjamin pelajar tu kenyang dalam masa satu hari. Tapi seandainya kalau diletakkan pantry tu dekat setiap fakulti, okey, kita boleh organize macam-macam benda. Bila kau tengok kalau pantry ada, dah garanti budak-budak akan datang kat situ, buat assignment kat situ, buat talk kat situ, buat forum dekat situ. Apa lagi? Boleh organize. Macam-macam benda lagi boleh organize kan. Setiap kali kalau kau nak buat talk, setiap kali nak buat discussion kan, mesti ada makan-makan sikit. Macam ni kau bawa apa? Bawa nasi bungkus, minuman apa semua kan. So benda tu mesti ada punya kan. Dan pantry ni kalau nak diceritakan macam mana nak tubuhkan pantry ataupun nak secara spesifik dia, aku pasal perlukan whiteboard lah macam mana nak menunjukkan dia punya manual dia. Tapi yang secara lebih ringkas, semua faham pantry tu apa kan, semua faham pantry kan. Tapi lokasi pantry tu diperuntukkan di setiap fakulti yang ada di universiti. Okey, bagi soalan Aaron yang kedua tentang masalah tentang pekerja, tentang masalah tentang kesatuan sekerja, bagi aku sebenarnya kat sini kurang dia adalah pendedahan yang mana contohnya pelajar sains politik nak relatekan antara politik dengan satu gerakan, kadang-kadang dia kurang nak mencari di manakah rujukan yang terbaik ataupun terus pergi keluar mana dia kurang source kan. Sebab mungkin salah satu je disekat oleh undang-undang universiti macam AUKU, tak boleh nak bergiat dalam union, tak boleh nak bergiat dalam parti politik, tak boleh nak bergiat dalam macam-macam gerakan, kemudian diintip dan sebagainya. Bagi aku itu satu masalah dia. Tapi bagi aku jalan penyelesaian dia, so just break the law lah. Itu saja. Break the law. Okay, saya nak jawab yang soalan kedua tentang kebajikan pekerja tentang dekat kampus lah.
Satunya pekerja ni dia, saya tahu dia ada kesatuan. Kita dekat UM dia ada KKUM, Kesatuan Pekerja Universiti Malaya, Kaki Tangan Universiti Malaya, KKUM. Cuma macam kita boleh tengok macam mana projek untuk memecah belahkan tiga kesatuan yang hebat dalam satu universiti. Kalau kita tengok logo UM tu dia ada tiga singa tu kan, yang paling tiga singa tu kan. Sebenarnya tiga singa tu melambangkan tiga gerakan utama lah dekat kampus. Mahasiswa, kaki tangan kerja lah, dan juga pekaum, kaki tangan akademik, pensyarah, pekaum. Tapi kalau dulu dekat UM ni dia ada satu medium untuk menghimpunkan kesemua ni dalam satu email lah, lebih kurang macam tu, satu email. Yang mananya satu-satu isu tu boleh dibom dalam waktu yang sekejap dan semua orang boleh ambil tahu. Sebab tu dia tak ada sampai dia dihapuskan tahun 2000 macam tu lah, dihapuskan macam tu. Jadi melalui sistem tu semua masalah-masalah pekerja hatta yang bawah sekali pun, pekerja yang tukang kebun pun kita boleh tahu masalah dia. Apa masalah dia dalam di kampus. Dari sudut pendedahannya, dari sudut eksploitasi, kerja lebih daripada 8 jam tapi gaji tak setimpal dan sebagainya. Kita boleh tahu melalui benda tu. Tapi macam sekarang ni masalah KKUM ataupun yang kesatuan pekerja dekat UM ni, satunya macam tu lah, dia tak disatukan dalam satu sistem yang sama lah. Jadi dari sudut saya suka sebut tentang pendedahan lah, hak pekerja. Diorang saya tak tahu pun hak pekerja. Macam mana diorang nak nak bangun, nak nyatakan dia punya hak, sedangkan dia tak tahu pun apa hak dia. Dia tak diceritakan pun apa hak dia dekat universiti. Apa hak yang sepatutnya dia dapat dan apa hak yang tidak boleh diambil daripada dia dekat universiti. Ya. That's it. Jawab soalan yang sama lah. Saya tak betul bila you cakap tak ada persatuan. So Mitasa ada UiTM. Saya pernah bekerja dengan kesatuan pekerja akademik ni banyak. Ada Mitasa dan Majlis Persatuan Akademik Malaysia sendiri, dan then ada Pekaum UM, ada PKUKM, banyak lagi lah actually Dan actually benda ni biasa daripada tertumbuh universiti dah ada dah. Mungkin jadi bukan masalah tidak terbela. Masalahnya adalah yang betulnya adalah yang pertama, balik pada soal apa masalah diorang pula. Sebab you punya cabaran tadi, pelajar kenapa tak perjuangkan pula pekerja bersama. 2010 student election dekat UPSI, antara perkara yang menyebabkan persatuan ataupun pro aspirasi kalah teruk kat UPSI sejarah dalam sepanjang daripada tahun tak tahulah 1997 jadi universiti sampailah tahun 2010 tak pernah pro aspirasi kalah dalam pilihan kampus. Kat UPSI ni kubu kuat. Cerita dia simple. Cerita dia bila pelajar-pelajar pro aspirasi ni nak jadi balaci HCP, jadi balaci kaki tangan sampai ke tahap bila dekat dalam sebuah kempen dekat dengan pelajar-pelajar yang datang untuk dengan kempen masih cakap benda yang sama, argument yang sama. Oh, kita akan pastikan kita bukan sahaja membela pelajar tapi kita juga membela HCP dan sebagainya. Kau mendedahkan bahawa kau ni apa kena-mengena kau dengan HCP? Diorang ada persatuan sendiri. Kalau diorang masalah, asallah letak kat kita. Diorang dipertanggungjawabkan untuk jaga pelajar. Itu pun gagal. Dah kita lah nak tolong diorang. Is wrong. Dan kenapa diorang ni gagal? Untuk contohnya kalau ada kes-kes pekerja akademik yang misalnya Azmi Syarul Pekau kuat, Azmi Syarul dapat suara jati kuat, saya pergi ke mahkamah. Sekiranya daripada Mahkamah Tinggi bawa ke Mahkamah Rayuan, bawa ke Mahkamah Persekutuan, saya pergi.
kaum yang kuat, kita sentiasa menghubung cara untuk bantu solidariti yang bicara yang lalu. Dan kalau yang nampak sedikit lemah pun sebelum ni. Misalnya kalau saya ingat dulu sebelum PRU13 2011 Aziz Bari, itu memang tarik lah. Serius cakap memang tarik lah. Petugas akademik itu tak buat apa-apa. Student yang turun protes untuk membantah kenapa Aziz Bari sampai digantung waktu itu profesor. Tapi dalam keadaan macam hari ini, dalam keadaan macam hari ini, saya rasa melampau. Sebab itu bertanggungjawabkan itu dah letak pada orang yang dah sedia dia susah. Jadi saya kira tersasar lah. Soalan tu sedikit shaky, pandangan tu tak betul. Kita tak selesaikan masalah kita lagi dan kita sibuk nak selesaikan masalah orang tu satu hal. Yang kedua itu adalah tanggungjawab untuk cara kita, dia orang gagal. Dan kenapa dia orang gagal? Sebab yang jadi yang akhirnya jadi ahli-ahli satuan semua ni macam you tengok sendiri lah. Terutama sekali kalau yang bekerja shipping dan sebagainya, akhirnya dia memang dah tahu dia masuk ni kerja government, kerja government. Saya titik kerja government ni tak ada nak buang. Kadang-kadang dia masuk dia bukan tahu apa sangat. Dia tahu dia masuk, dia jaga buat file apa semua. He don't even know why they are there. They don't even know the history of why there's a department called Hal Ehwal Pelajar, Students Affairs Department dalam sebuah universiti yang negara lain tak ada. Malaysia ada. So, dia hanya menggantikan apa yang dibunuh tahun 1974 dulu. Okey. Dan satuan-satuan sebenarnya jangan kata satuan pekerja universiti, jangan hanya cakap satuan pelajar, satuan akademik. Malaysia ni ada masalah. NTUC sendiri tak buat apa-apa. NTUC Malaysia Trade Union Congress pun tak buat apa-apa. NTUC Kongres Satuan Pelajar Kongres Satuan Pekerja Malaysia tu pun tak buat apa-apa. Sebab dah dibunuh. Awal lagi dah dibunuh. Digantikan orang-orang dalam tu yang sebenarnya ada union. Sebab tu kalau you tengok union yang masih lagi kuat dalam Malaysia, bolehlah tengok Union of Railway Workers masih kuat. Setiap tahun ada protes diorang. Saya anak kereta api, saya tahu. Ini saya daripada kecil, saya besar dalam budaya anak-anak kereta api. Kita orang tahu kenapa. Sebab diorang tidak dibangun ataupun diorang tidak dibangunkan untuk jadi ahli korporat. Orang-orang bekerja kereta api, they are proud labourers. They were proud labourers. Diorang tahu kenapa diorang ada kat situ. Dan diorang tahu kenapa diorang ada union dan sebagainya. Fungsi union tu masih berfungsi. Tapi lainnya ni lain lah. Yang lain ni masih dah tak tahu kenapa kat situ kan. So bukan masalah kat situ. So it goes back to the question of why it happened. Because our system is crap. Betul lah ya. So itu sebenarnya lah. Saya rasa aim tu pada pelajar tak betul. Yang betul kita soal kenapa ia berlaku. Dan ia hanya bukan penyakit kat sini, penyakit di mana-mana saja. Itulah sebenarnya untuk menjawab soalan tu. Okay, ada soalan. Kenapa kan trend student sekarang diorang dah tak minat untuk buat aksi. Diorang lebih suka program-program macam ni, discussion apa semua kan. Tapi tak tahu apa masalah dekat sini. Sebab kalau kita tengok kat Indonesia misalnya, walaupun diorang ada wacana dan diskusi, tapi aksi tu setiap hari ada demo student dekat sana. Itu negara yang membangun. Dekat developed country pun benda yang sama berlaku kan. Diorang ada discussion, ada wacana, tapi diorang pun ada buat aksi. Tapi apa masalah sebenar student dekat Malaysia ni? Susah untuk demo. Even bila ada menteri cakap mahasiswa manja, student tak buat apa pun. Paling tinggi pun tulis artikel. Keluar dalam Malaysia Insider habis. Itu je. Dan kalau sebagai government memang ini je lah yang student ni mampu buat dan memang manja lah. Kau takkan mampu buat apa-apa pun. Dan kau hanya akan kat situ je. Sebagai government kan, dan tak rasa tercabar. Bahkan saya boleh cakap student hari ni fighting spirit dia dah hilang. Semangat untuk berjuang dia dah tak ada. Dah lost. So apa masalah sebenar student yang ada sekarang? Sebelum tu kita kenal dengan ni Syed Syafiq Dia mana cerita sikit. Ya. Teruskan. So mana-mana Ada. Kenapa okay lah, at first actually kalau ingat balik macam student Indonesia, dia ada prinsip dia lah. Selalu yang di share dia panggil
edukasi, advokasi, kemudian baru demonstrasi. Artinya dia tidak boleh terus jump kepada demonstrasi. Akhirnya demonstrasi dia demonstrasi kosong. Akhirnya you akan jadi terus-menerus jadi protes yang tak membawa apa-apa. Ya. Berbeza dengan mahasiswa tahun dulu, dalam buku saya ada tulis mahasiswa ni unik. Tak sama macam orang-orang lain yang protes. Mahasiswa ni dia dekat tangan dia pegang spanduk, sebelah tangan lagi pegang buku. Waktu orang lain memang mungkin pegang spanduk semata-mata, mahasiswa lain dia orang-orang yang terlibat dengan proses keilmuan, ya. Jadi dia perlu ada keupayaan intelektual. So yang berlaku hari ini bagi saya happy. Saya suka diskusi itu perlu diteruskan sebab kesilapan dahulu, misalnya kalau zaman saya sendiri pun berbeza pula dengan zaman ni. Ini kelebihan zaman sekarang, ya. Junior saya sekarang lebih suka pada kerja-kerja intelektual. Banding kita orang dulu suka kerja-kerja asyik. Tapi asyik-asyik tu kadang-kadang tak ada proses intellectualize, ya. Maksudnya kau tidak jangan kata ni, okey, boleh tak siapa bagi saya satu rekod Gerakan Pelajar 2011-2013? Tak ada. Yang betul dia tak ada siapa pernah tulis. Orang lain tulis, yes. Orang melapor dalam portal berita, yes. Dokumentasi oleh pelajar itu sendiri tak ada. 1969 sehingga 1974 pun hanya ada 2 buku yang merekodkan gerakan pelajar dalam Malaysia. Nasib baik ada juga orang tulis. Kalau tak ada, langsung tak tahu, ya. Sama juga, tapi sekarang dah ada junior-junior yang nampak junior dah mula belajar semua perkara didokumentasi dah. Tapi masalahnya apa yang nak didokumentasikan pula? Semua benda diintelektualiskan. Intelektualisasi ni okey. Kemudian nak diterjemahkan kepada apa? Okey. Saya tak tahu kenapa pelajar tak mampu terjemahkan proses-proses intelektual ni kepada ASI, sebab saya tidak berada dalam gerakan lagi. Jadi tak ada, kalau saya nak kata orang sebab dia ni penakut ke, sebab dia ni tak ada kreativiti ke apa, saya tak tahu. Tapi saya kira kerana mungkin juga macam saya cakap tadi, kita ada problem dengan masyarakat yang pesimis, ya? Masyarakat yang selalu pandang rendah. Di Indonesia pun sebenarnya berlaku masalah yang sama. Ya, benar, pelajar-pelajar di Indonesia masih lagi berdemonstrasi, ya. Kalau di Bandung tu you boleh tengok pelajar boleh letak billboard suka-suka hati diorang, kan. Demonstrasi sebahagian demokrasi, apa-apa saja dia nak buat, aksi-aksi protes dan sebagainya. Sampailah satu hal, pemerintah tu dia faham salah satu cara untuk matikan diorang ni adalah jangan layan terus. So akhirnya jangan kata diorang, masyarakat pun macam dah tak nak sokong lah, ya. So diorang punya demonstrasi tu dah tak bawa makna apa-apa. Itu masalah di sana lah. Banyak sangat demo sampai orang menyampah. Kita pula tak ada demo sampai kita punya nak menyampah. Bila korang nak demo ni, kan? Korang ni duduk bising-bising tak demo juga. So tadi ada satu benda yang saya perasan, Malaysia ni feudal. Masyarakat kita feudal. Masyarakat kita ni dia terlalu berharap pada satu dia. Saya suka mungkin dia point, dan juga Lee tadi pun sama, cakap dia sama tentang apa, takkan nak tunggu Fahmi Syirah akan mana so. Tak, sebenarnya itu masalah kita juga. Kita personality base, kan. Saya tak tahu kenapa. Mungkin kerana kita masyarakat feudal atau semi feudal. Mungkin juga boleh jadi kerana kita belum matang. Demokrasi kita tak pernah matang. Kita tak pernah melalui proses pertukaran kerajaan. Benda yang semudah-mudah menukar sebuah kerajaan dalam sebuah pilihan raya pun kita tak pernah ada experience. Apalagi kita nak cakap dan membandingkan diri kita dengan ASI lebih besar, ASI gerakan rakyat dan sebagainya. But we need people with experience, intellectual punya capacity dan juga keupayaan musuh. Bukan untuk dijadikan bahan sembahan ni, yang saya cakap mengikut budaya feudal, tapi untuk memimpin sebuah gerakan. Kita ada masalah. Saya percaya ni, saya akui ni masalah yang saya fikir tak tahulah, maybe it's also part of my fault. Can also be blame on me. Kalau saya ingat balik 2012 bila berlaku sedikit lah kocakan dalam
dalam gerakan pelajar, muncul saya, kemudian muncul orang tu, muncul kan. Dan akhirnya dia jadi macam tu. Kau cari selebriti ke apa ni? Kan? Selebriti pula. Kau nak cari siapa personality yang akan pimpin. Itu masalah kita lah. Itu masalah kita terlalu mengharap pada seorang figure yang boleh buat. Sebab mungkin balik kot pada hujah awal saya cakap kita ni me generation, selfie generation, kita individualistik, kita dah tak boleh berupaya berfikir sebagai satu organisasi, kita ada berfikir untuk kita sendiri. Boleh jadi ada juga satu masalah lain, iaitu sebenarnya mungkin mahasiswa sekarang ni dia melihat gerakan pelajar tu platform untuk jadi YB. Selalu YB memang malas nak demo kan. YB dia suka nak jadi boss, dia suka nak tunjuk bini power, boleh cakap dan sebagainya. Tapi dia takkan lah peluh-peluh semua, tak ada. Kalau dia turun demo pun dia pakai baju kat dalam, baju kemeja dalam, dia pakai t-shirt kat luar supaya nanti dia boleh buka t-shirt, dia pergi lah. Tak kisahlah, tapi itu pun boleh jadi satu masalah juga. Masalah dengan kenapa you berada dalam gerakan pelajar. Adakah kerana you betul nak gerakkan pelajar, ataupun sebenarnya you hanya untuk jadikan gerakan pelajar tu platform untuk naikkan nama sendiri, batu loncatan, so in the future you can be a YB or what. Tak menghalang juga, saya tak anti dengan orang yang masuk parti politik atau bercita-cita politik, is fine. We always need a leader. I mean, this country is not ready for a leaderless country, but I mean, takkanlah dalam gerakan pelajar kau dah nak buat dengan YB kan, tak boleh juga. So maybe itu yang saya faham lah dengan kenapa berlaku macam tu. Sedikit refleksi daripada pengalaman yang saya apart from that, boleh jadi kita dah terlalu ni kot, terlalu manja kot. Boleh jadi juga. Baik, mula Zafi. Zafi. Mengikut Dr. Budi pula, rakan pada Pak Menku Syed Ahmad Aminullah, bagi tahu, dan juga saudara rakan saya daripada Indonesia, saudara Topan, letusan reformasi pada 1998 meletus apabila bermulanya diskusi-diskusi jalanan. Soeharto pada ketika itu menyekat dan mengekang semua perbincangan. Dia nampak dia kau 2, 3 orang, 4 orang, Polri pun datanglah tangkap. Jadi apa yang dia lakukan? Jadi dia nampak mana-mana lorong, mana-mana kaki lima yang mana korang boleh duduk berdiskusi, berbincang, menganalisis masalah sebenar kenapa orang tak bangun. So mereka akan duduk berbincang, oh ni masalah dia, itu masalah. Dia bermula dengan base. Dia mula dulu dengan analisis dulu kan. Kenapa orang takut nak melawan? Oh, pasal banyak sangat special branch kan. Aku pun lalu tuduh special branch kan. Tak tahulah anda perlu dengar ada special branch kan. Sebelah dia pun tengah bercakap pasal special branch kan. Tak apa lah. Itu terpulang lah kan. Sebab tu selalu ramai yang mengintip dia. Dia selalu diintip. Oh, macam mana nak mengatasi masalah diintip. Jadi bermula dengan diskusi kecil tu yang meletuskan satu gerakan 1998 sehingga menghumbankan Presiden Soeharto. Jadi berbalik pada situasi masa sekarang lah. Kalau korang pernah membaca buku tulisan Dr. Micah White yang bertajuk The End of Protest. Micah White ni adalah salah satu seorang partisipan dalam Occupy Wall Street. Dan pada 2012-2011 aku terbabit dengan gerakan Occupy Dataran bersama dengan Fahmi Reza dan kawan-kawan sekali berkemah dekat dataran mereka sama dengan Adam 14 hari. Dan itu adalah klimaks. Dan kan Occupy Dataran setahun sebelum tu bermula dengan diskusi macam ni lah. Duduk dekat lantai tu, dekat dataran mereka tu, bawah tiang bendera tu kan. Duduk ramai-ramai, bincang ni pemasalah dia, tu pemasalah dia, analisis masalah tu, analisis benda ni, analisis benda tu, dan akhirnya menterjemahkan kepada aksi. Sikit demi sikit, kemudian aksi ni tak jadi. Bincang lagi, analisis lagi, diskusikan lagi, kemudian tak jadi. Akhirnya tarikh bila tu? Apa yang apa? Mikawai. 14 April. Akhirnya trigger event tu akhirnya sampai. 14 April tiba 2012 kan. Satu lagi perbincangan yang amat besar selepas demonstrasi anti PTPTN dekat dataran mereka, tiba-tiba Adam diangkat
cadangkan kita nak berkemah sampai 28 bulan kan. Okey, yang lain pun semua setuju kan. That's a once of bagi aku rasa satu kejayaan yang mana cuba nak meneruskan momentum tu kan. Bagi yang merasakan ini satu kegagalan bagi kita. Tapi relatekan daripada Mika White. Sebenarnya kejatuhan momentum gerakan penentangan pada tahun 2016 dan 2009 ni berlaku di seluruh dunia. Seluruh dunia macam ni. Macam tu. Kena Occupy Wall Street jatuh, Occupy Jakarta jatuh, Occupy Manila jatuh, gerakan Demokrasi Realia dekat Spain jatuh. Cuma yang still bangkit Greece je. Sebab Greece dia ada masalah ekonomi yang betul-betul kronik. Kan? Jadi mungkin sangkut paut dengan masalah macam Adam cakap tadi lah kan. Dia, kalau tak ada orang politik dia tak boleh nak buat kerja. Dia kena ada orang politik. Dia panggil orang politik, okey orang politik kat belakang, ada YB kat belakang barulah dia goes on. Sebab itu ada masalah benda yang pernah dinyatakan oleh Hishamuddin Rais dalam tulisan buku dia. Anak-anak muda ni dah mula dibungkus nak jadi YB. Bila nak bungkus nak jadi YB, turun ke jalan raya, dia punya mission nak masuk pilihan raya. Kemudian nak jadi yang berhormat. Banyaklah datang muka-muka, ada orang mula nak mencontohi macam Diana Sofia ke, siapa lagi? Ikon-ikon lagi. Tu pasal datangnya dulu ikon-ikon dulu siapa macam sebelum Najwan Halimi tu siapa yang kami yang presiden pertama? Hilman Idham. Ada yang pernah tengok. Itu semua dah dibungkus nak menjadi YB. Bila dah dibungkus nak menjadi YB, masing-masing pun nak tunggu perhatian orang politik. Barulah nak melakukan aksi. Itu salah satu penyakit dia. Salah satu penyakit dia yang aku nampak lah. Sebab aku memerhatikan gerakan mahasiswa ni macam mana dia bergerak kan. Yang lain termasuklah itu hari aku Aaron dengan Dan Zali baru pergi yang masa nak membantah tentang TPPA ke apa ke, yang budak-budak student syarikat mahasiswa ni buat satu press conference dekat Amjal tu. Apa yang dia sembang pasal negara lah, dia orang pasal kan. Aku tengok kursi tu lagi ramai daripada orang. So apa masalah macam ni aku jaga kan. Aku nampak masalahnya sekarang tidak ada pemberdayaan ataupun pemerkasaan mahasiswa dalam universiti sendiri. Sebab itu aku datang, aku proposkan pada bank makanan. Ada masalah, selesaikan masalah mahasiswa lapar dulu, selesaikan masalah wifi dulu, selesaikan masalah yang lain-lain. Dan kemudian korang tengok korang ada satu komuniti yang betul-betul kuat untuk empower universiti ni dulu. Baru kau pergi ke luar tu, baru kau pergi ke jalan raya, baru buat masalah masyarakat ke, bawa masalah pekerja dan lain-lain. Masalah ni tak selesai, kau nak selesaikan masalah ni lagi kan? Memang betul-betul sesuatu yang amat kronik. Bukan kata mahasiswa manja tu aku rasa tak berapa sesuai sekat. Dia masalahnya mahasiswa yang tak kerti nak bergerak, mahasiswa yang tak kerti nak buat kerja. Hanya tunggu orang politik je baru dia gerak. Dia hanya politik je orang gerak. Itu masalah dia sebenar dia. Jadi yang kalau nak relate pada the whole world ataupun the global movement pula, sekarang berkaitan kalau 2011 kalau masuk dalam the Asian Wall Street Journal ataupun Times Week, memang itu tahun-tahun dinamakan sebagai tahun-tahun revolusi. Dan sekarang pula Mika White mendefinisikan sebagai tahun-tahun jatuh ni gerakan penentangan yang mana betul-betul wujud. Greece dan Sepanyol pun dah jatuh, US pun dah jatuh, Mesir pun dah tak ada apa. Cuma tinggal Middle East je. Middle East pun tu pun pertempuran politik je. Nak kata resistant, sekarang the whole global movement tengah jatuh. Dan di situ dia ada sedikit kajian dia kenapa gerakan-gerakan penentangan ni jatuh. Antara sebabnya salah satu yang mengasaskan Demokrasi Realia ataupun gerakan mass movement dekat Sepanyol dengan Spanish Revolution siapa dia Alberto Iglesias. Orang ni mula-mulanya anarkis, menggerakkan leaderless movement. Akhirnya dia sendiri masuk parti politik, dia sendiri bertanding dalam pilihan raya. So dia dah flip flop kan. Kemudian gerakan yang dibuat macam Adam cakap tu, orang tengok orang ni sebagai ikon. Bila dia dah terbalik, yang lain pun semua ikut terbalik. Dan itu yang menjadikan gerakan penentangan di seluruh dunia ni dah mula start menjunam. So itu saja yang aku boleh bagi pandangan. Kenapa? Okay, kalau menjawab soalan Syafiq ni, isu dia sebenarnya kita ketandusan pemimpin sebenarnya dalam mahasiswa ni. Ketandusan pemimpin. Kita ramai figure, kita ramai ikon, tapi kita kurang pemimpin.
pemimpin ni dia bukan duduk kat atas je. Pemimpin ni dia main juga dekat bawah ni. Itu pemimpin. Macam mana dia nak mobilize ahli bawah. Kadang-kadang pemimpin dia tak boleh nak buat kerja-kerja bawahan ni. Jadi kepimpinan tu yang kita nak. Sebab tu kita kata ketandusan pemimpin. Macam dekat luar. Sama dengan dekat luar. Kita telah bergantung kepada beberapa ikon-ikon yang tertentu untuk menggerakkan politik Malaysia. Sehingga kalau tak ada ikon-ikon ni kita jadi cacar marbah. Tak tahu nak pergi ke mana. Sama juga dengan mahasiswa sekarang. Dan isu yang kita bawa juga semakin lama semakin kecil. Menandakan bahawasanya ketandusan pemimpin tu telah pun membawa kepada isu tu semakin sempit. Contohnya yang terbaru ni yang kena aku proceeding. Sebabnya isu dia PC buat press conference dekat depan DTC. Jadi isu tu dah semakin kecil. Kalau dulu yang kena aku ni sebab apa? Sebab macam-macam lah. Buat kalung bunga lah apa dekat Sogo dan sebagainya. Tapi akhir sekali HIPI pun dia ambil isu. Okay, yang ni lah PC ni lah. Sebab buat PC tanpa kebenaran HIPI. Itu pun dah jadi isu dah. Kalau dulu kita nak buat apa PC ke nak buat apa ke memang tak pernah pun kita minta pernah kena dengan HIPI dan sebagainya. Maksudnya kepimpinan pelajar. Dan sekarang ni pun kalau kita tengok dari sudut Presiden persatuan-persatuan tertentu lah, persatuan yang besar, contohnya PMIUM ataupun MPP ataupun PMUM dan sebagainya. Dia orang ni sendiri tak boleh nak grooming ahli masing-masing. Dia tak mampu nak grooming ahli masing-masing. Kalau tanya siapa Presiden PMUM, saya rasa student UM rasa semua tak kenal. Ataupun siapa Presiden PMIUM, semua tak kenal. Jadi macam mana dia orang nak bergerak tanpa ada kepimpinan? Kepimpinan ni bukan maksud sebagai satu ikon, tapi sebagai satu tokoh untuk menggerakkan dia orang. Kita tak ada benda tu. Sebab tu sekarang ni bila ada presiden dan sebagainya, kita tak rasa apa-apa. Student tak tahu. Presiden biasa. Berbeza dengan dulu. Saya ceritakan zaman saya lah. Zaman saya zaman saya first year. Masa tu Safwan Anang jadi presiden PMI, Syahid jadi presiden PMU, MPP. Dia orang ni dengan gaya dia orang, kita dah boleh rasa lah keizahan dia orang. Karismatik dia orang, kita dah boleh rasa lah. Maksud kita rasa nak dekat dengan dia orang. Sampai ke tahap tu. Jadi bila dia orang salam dengan kita rasa macam wah. Rasa salam dengan pemimpin. Ni pemimpin yang kita nak. Tapi sekarang dah tak ada dah. Sudah pun dia teraba-raba dah. Nak pergi ke mana? Sebab tak ada pemimpin yang memandu dia orang. Bukan pemimpin yang mengangkat diri dia orang, tak. Pemimpin yang memandu dia orang. Yang mengangkat diri sendiri tu bukan pemimpin lah. Tu sekadar jadi ikon ataupun figure dia boleh. Tapi pemimpin yang kita nak grooming mahasiswa bawahan dah tak ada. Contohnya macam yang saya sebut tadi lah, Syahid Zaini dan juga Safwan Anang. Masa saya first year, saya dah rasa lah macam mana dia orang ni dari sudut percakapan dia orang, aksi dia orang, cara pergaulan dia orang. Mahasiswa yang ada zaman tu, saya rasa semua boleh katakan okey, Presiden MPP aku Syahid, Presiden PMIUM aku Safwan Anang. Dia boleh sebut macam tu. Maksudnya dia rasa bangga. Bila mana pergi ke universiti lain, okey, presiden aku ni dia macam ni. Dia rasa bangga. Tapi sekarang ni macam mana? Kita ada lagi tak rasa macam tu? Rasa yang figure-figure ni menjadi milik kita. Rasanya tak ada. Tak ramai figure-figure yang ada sekarang ni yang boleh rakyat lah. Mahasiswa bawahan ni rasa yang dia orang ni sebenarnya milik dia orang. Yang boleh duduk sekali, boleh lepak, boleh bincang sekali, boleh luah perasaan. Kalau ada apa-apa dia orang ni boleh pergi sekali. Rasanya dah tak ada lah sekarang ni. Jadi ketandusan pemimpin tu membuat kita ni tak boleh lah nak grooming ahli secara betul lah, secara kuat. Saya rasa kita perlu fikir balik masalah kepimpinan ni. Mungkin dari sudut latihan ke sebagainya ataupun itu bakat semula jadi, saya tak pasti. Tapi saya rasa itu masalah kepimpinan. Perpecahan, punca perpecahan pun rasa sebab kepimpinan yang tak boleh nak menyatu mahasiswa bawahan dan sebagainya. So,
Jadi aku tambah sikit jadi aku tambah sikit tentang jalan penyelesaian ni untuk sebagai ketandusan masalah kepimpinan. Jalan penyelesaian dia adalah mewujudkan semula diskusi dan menganalisis sebenarnya apa benar sebenarnya masalah kepimpinan dalam universiti. Dan tak perlu lagi buat aksi, tak apa. Aksi boleh stop dulu, tak ada masalah. Pergi ke mana-mana sudut dalam UN ni, pergi mana-mana sudut dalam kampus ni, duduk dan berbincang dengan korang dan analisis semua apa masalah dia. Kemudian cubakan fikirkan jalan keluar dia dan kemudian terjemahkan dengan aksi. Berani buat eksperimentasi. So hanya itu saja jalan penyelesaian. Satu lagi tentang ni, bila kata tentang diskusi ni, yang tu pun satu kelemahan juga sebenarnya. Kita tahu siapa yang sebenarnya kita boleh tampilkan ke depan untuk berdiskusi. Mungkin orang boleh bercakap isu apa-apa, tapi secara spesifiknya saya rasa itulah kekurangan tu. Jadi kita patut fikir macam untuk ni. Multiple figure yang buat. Bukan Celebrity figure yang buat. diskusi saja, tapi untuk demo pun saya rasa tak ada orang figure untuk berdemonstrasi yang kata, oh ni figure untuk kita berdemo. Maksudnya kalau dia keluarkan arahan okay, ataupun ajak, okay, ramai orang boleh ikut dia untuk berdemonstrasi. Figure-figure tu. Diskusi pun kita tak ada, saya rasa demonstrasi pun lagi lah. Cuba tengok, sebab macam dulu, kalau dulu gerakan mahasiswa ni, bila mana dia berdiskusi ataupun berforum, susah orang lain nak membangkang dia ataupun nak mengkritik dia secara hujah-hujah dia. Susah kita nak jumpa benda tu. Tapi sekarang dah tak macam tu. Sehingga kita berdebat pun sampai ada, dulu kita nak berdebat susah kita nak berdebat dengan orang. Dengan mahasiswa yang pro aspirasi, yang pro kerajaan ni susah. Tapi sekarang ada orang offer pula, jom kita berdebat. Maksudnya boleh nampak isu dia. Sehingga dalam berdebat pun ada yang kita kena tiaw dan sebagainya. Jadi itu masalah. Betul. Satu soalan lagi. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sorry sebab saya pun dah nampak tadi. Saya rasa saya macam pelaut sikit sebab saya pun tak faham the definition of manja. I mean like it's too subjective to be discussed. Sebab saya tak nampak manja dari segi macam mana. Manja dari segi kalau perempuan ada peranan dia, lelaki ada peranan dia. So it's too like I was like what is this? Okay, tapi saya rasa tajuk macam tak tahulah. Mungkin saya kot yang masih lagi baru nak memahami benda-benda konsep macam ni. Jadi saya rasa terlalu berat ataupun terlalu tinggi untuk saya faham. Tapi saya tertanya-tanya lah, adakah sorry lah, panel lah setuju dengan demonstration is the solution. Okay, you agree demonstration is the solution nowadays? Dan break the rules, you just mentioned that break the rules, just break the rules. Jadi pada saya agree lah sebab saya pun tak suka dengan rules. Tapi dalam masa yang sama kita kena fikir macam consequences apa yang berlaku nowadays. Jadi lepas tu ada panel yang kata tadi intellectual capacity to lead a movement. I do agree sebab sekarang ni sebenarnya ramai je orang yang intellectual tapi they don't know how to approach the community and students out there. Maksudnya apa yang macam tadi saudara pun ada cakap tentang pemimpin. So I guess the thing that we have to really care about is the solid foundation inside as an individual. Tapi kita tak dapat benda tu. Kita keep talking, keep discussing here and the same person again and again. Tapi student kat sana tak heran pun. So who is the real student yang manja? So dan tadi ada saudara kata mereka ni terlalu mengikut universiti punya pihak lah dan sebagainya. Tapi sejujurnya saya sendiri sebagai masa tahun 1 saya sendiri pun tak terlibat dengan mana-mana persatuan sebab my parents memang tak bagi dan saya lebih suka bergerak underground and honestly I do a lot of underground punya ni lah. So itu adalah a sign of rebellious, a sign of being a rebel tapi in a proper way. Sebab apa? As a Muslim kita semua, as a Muslim lah terutama ni kan, kita kita ada definition as being a flexible Muslim, flexible mahasiswa. So what say you about that? Instead of kita cakap tentang benda yang terlalu luas, so we back to the religion as being a Muslim mahasiswa. Apa
foundation yang supposedly kita perlu ada untuk jadi a better Muslim mahasiswa? Okey, pertama tadi pasal mahasiswa manja Mahasiswa manja bagi saya tajuk ni mahasiswa manja adalah tajuk yang cynical. Tajuk yang macam mana kita nak perkataan lain lah, perkataan yang agak biadab dia. Perkataan yang agak sarkasm punya perkataan agak biadab dia yang kita lebih guna, dia adalah satu tajuk menganjing lah. Kalau kita cakap menganjing lah kan, menganjing lah, padahal mahasiswa manja, padahal bukan mahasiswa manja. Macam saya cakap tadi, yang kata lah dia manja, mahasiswa tak manja pun. Kalau dia lagi manja, menteri lagi manja. Cuba kau sindir sikit, buat gambar sikit, buat kartun sikit, dah mula atas sultan lah, dah mula nak tangkap lah, dah mula nak buat itulah, gambar ni dah menghasut lah, apa semua lah kan. So menteri lagi manja, tak boleh nak tegur sikit pun, tak boleh nak kritik sikit pun, dah mula terasa bagi tindakan otoriti. Itu satu pasal. Jadi bagi saya tajuk ni sebenarnya adalah tajuk cynical, bukannya nak berbincang apa sama mahasiswa tu manja ke tidak. Mahasiswa tu tak manja. Ikut zaman aku dulu kan memang tak manja, gila babi kerja kat luar dulu semata-mata untuk survive study dekat dalam manja pun bendanya. So balik pada break the law tadi, saya apa yang saya masukkan sini, bukan saya silap tadi sebab tak masukkan di konteks, bukan break the law, bukan konteks pada non-conformist, konteks pada kritis. Okay, ada benda yang kita kena break the law, ada benda kita tak break the law, ada benda yang kita kena follow law kan. Tapi kalau dah macam ni, break law lah kan. Okay, so macam tadi kan, organisation tak digunakan menyertai organisasi yang tak buat apa. Organisasi daftar pun ada hierarki kan. Memanglah kita menolak leaderless movement, tapi reality dalam dunia ni, kalau saudari baca buku yang saya masukkan Dr. Nikah White kan, tak semestinya movement tu harus digerakkan oleh sebuah pertubuhan yang berdaftar. Tak semestinya. Bila kita duduk dalam ni pun nak kira persatuan lah. Apa ni masuk? Persatuan. Bila kau bersatu jadi persatuan lah kan. Bila kau bersatu jadi movement lah kan. So dia jadi persatuan. Tak semestinya duduk ramai-ramai buat satu movement, orang bagi homeless makan, that's movement. Itulah persatuan, itulah gerakan. Cuma beza dia antara hierarchical organisation ataupun demokratik anarkis muslim kan. Tak ada masalah kan. So that's we call the democratic anarkis muslim, non-authorized organisation, bergerak secara individu-individu yang tak didaftarkan. Jadi itu lebih bagus. Itu lebih bagus, tak payah nak apa kan. Okey, tak apalah. Dalam sekarang ini dalam Facebook banyak persatuan yang tak didaftarkan. That is the best way where we have to do. And we have to move. Dan soalan seterusnya apa tadi? Lupa pula. Aku lagi banyak sangat ni. Yang apa? Tadi tentang break the law dia. Demonstration is the solution. Demonstration is the solution. Demonstration salah satu solution is not necessary. It's not necessary demonstration is a solution, but demonstration is become a main solution when they are practiced very successfully. Kan apalah benda yang berlaku yang sebelum ni, masuk bersih awal 2007, bersih 1, dan kemudian nanti ISA, apabila ia membuahkan kejayaan. So they're looking not a very fixed solution, bukan satu solution yang betul-betul tetap kan. Dia satu, bagi saya satu the non-conformist solution, solution yang tidak static, non-static solution. Mungkin menjadi, mungkin tak menjadi. Itu hari tengok ni 14 hari berdemo dekat tengah jalan, panas, berhujan, tak masuk pun di PTPTN pun tak ada pun buat pendidikan percuma pun kan. 14 hari berhujan, berpanas kan. Siap malam tu gangster datang serang kan, Adam pakai helmet lagi kan. Tak tahu lah. Tak masuk lagi pun PTPN sampai ke tahap tu. Mungkin menjadi, mungkin tak menjadi. Okey, mungkin tak menjadi daripada segi mass movement on the street. Mungkin menjadi dari segi the culturize sesuatu perkara. Contohnya dalam kepadataran dulu, bila kita orang memperbincangkan tentang satu perkara. Contohnya bagaimana nak melawan kapitalisme ni besar. So apa kata kita melawan dengan cara budaya, dan kita menterbalikkan konsep kapitalisme dan menterbalikkan satu konsep yang bagi sebagai free market kepada pasar percuma. Kita buat start tengah dataran pasar percuma kan. Hari ini macam mana pasar percuma boleh sampai ke Putrajaya, sampai Kerajaan Negeri Sembilan buat pasar percuma, ada bocor pasar percuma. So kita membudayakan penentangan tu melalui budaya yang baru
boleh juga. Sebab saya cakap, it's not necessary. Tidak semestinya demonstrasi itu adalah satu solution. Mungkin kita ada solution lain. Kan? Dalam sejarah sendiri pun, kalau kau tengok sejarah kemerdekaan tanah Melayu, hartal tu demonstrasi ke? Apa tu hartal? Ramai tak tahu hartal tu apa kan? Lockout. Katakan lockout, mogok umum lah. Kalau bahasa Inggeris dia the general strike. Hartal tu demonstrasi ke? Bukan kan? Hartal tu mogok umum, semua orang duduk dalam rumah jangan pergi kerja. Kan? It's not necessary. Bukan satu solution yang static. Kan? Tapi dia mungkin kan jadi satu solution yang utama lah. Tapi there has still had another alternative of that solution. So jangan berfikir secara konformis lah. Orang perlu kritis dan non konformis tentang benda ni. Okey. Yang pertama, demonstrasi itu solusi ke? Demonstrasi bukan solusi. Demonstrasi ni hanya proses. Tahun 98, reformasi 98, satu ayat yang dikeluarkan oleh Mahathir waktu itu apabila orang keluar berdemonstrasi. Demonstrasi bukan budaya kita. So he was addressing especially to the Malays because in 1998 it was the Malays who went to the street. So demonstrasi ni bukan budaya kita. Sekarang Mahathir turun demonstrasi. And today he made a statement. Kalau baca statement Mahathir, dia cakap dah tak ada jalan lain. That what he said, dah tak ada jalan lain. Kenapa demonstrasi berlaku? Saya kira jadi keupayaan untuk meyakinkan seseorang untuk mengikut agenda agama. Bukanlah keupayaan yang mudah untuk kita dapat. Agitator, you become an agent provocateur, you can become an agitator, you boleh jadi siapa lah, ya. Tapi mengajak seseorang, okay, demonstrasi dia bukanlah, it's never been about violence, it's about showing, ya, in physical, being there in physical. Sebab kalau orang hanya cakap ada ramai rakyat yang bantah GST, ada ramai pelajar yang tak suka dengan sistem ni, kau boleh cakap je lah, tapi kau tak menampakkan mana orang tu. The minister will always argue in that sense. Mana? Tak ada pun, tak nampak pun. So kau bawa lah orang tu. These are the people who are not satisfied. They are very unsatisfied. And then jadi itu salah satu kenapa berlaku demonstrasi lah. Tapi it goes back to the early days and during the French Revolution semua itu pun sebab dia anti-feudal. Demonstrasi ni gerakan demokratik, gerakan orang ramai yang melawan seorang yang lebih berkuasa. How can it be possible? Satu tubuh batang manusia lebih berkuasa daripada 20 orang manusia. Tak mungkin kan? Secara logik tak mungkin seorang lebih berkuasa. But kalau dia ada duit, dia ada pangkat, dia ada kuasa, dia lebih berkuasa. So apa seorang 20 orang yang lemah ni nak buat untuk lawan seorang yang lebih berkuasa ni? Dia cari lagi 20 lagi, 20. So that's how it was lah. Secara basic lah, the basic idea of why there is a thing called demonstration, mass movement, mass protest. And then Malaysia pun kalau ikut sejarah dulu, among the earliest movement untuk independence, regardless of which school you come from, kau datang dari sekolah kiri atau sekolah kanan, kau kena akui bahawa Malayan Union yang hampir-hampir jadi Malayan Union dulu, British Malayan untuk Malayan Union, ini dibantah di jalan raya juga. UMNO yang menghalang the sistem si UMNO kerajaan waktu tu, diorang sendiri yang hari ini menjadi kerajaan, diorang sendiri dulu yang turun untuk berdemonstrasi because it's a general thing. I mean everywhere else in the world people do that, but not because other people do that, so you have to do that because you understand the purpose of doing it. So I assume that
at least as for me, saya seorang demonstran. Saya kira saya seorang demonstran. Memang my earliest article last time in 2012 I wrote kenapa saya pilih jalan raya. Because saya cakap the idea, generally the idea is quite simple. Rakyat dalam negara ni ada 28 juta orang. And in other words, we have 28 million different problems in this country. Ada orang ni tak suka tu, ada orang ni tak suka tu, ada orang ni ada masalah tu, ada masalah ni. And they were hoping that this government, so-called government, would govern itself. You elect them. At least 8 million people elect them to be a representative of their interests. And then, out of sudden, they don't work for their interests, they work for their own interests. Hence the corruptions and everything. And then they make their own legislation. They become MPs in the parliament. They make their own legislation that has nothing to do with the interest of the mass. Yeah? Akhirnya yang dikeluarkan oleh parlimen-parlimen Malaysia sekarang, SOSMA, POTA, Akta Rampas Tanah, Akta Majlis Keselamatan Negara, Akta Sultan dipertingkatkan lagi, Akta Universiti masih dikukuhkan lagi dengan banyak lagi hal lain. Dah lama sebenarnya tak ada legislatif keluarkan satu orang kata satu hasil yang boleh nampakkan bahawa ini adalah untuk kebaikan orang ramai, not just for the government. All this while, semua legislatif yang dikeluar, akta yang dikeluar adalah untuk melindungi sebuah kerajaan, bukan lagi melindungi kepentingan orang yang melantik kerajaan tersebut. So that's why orang tak puas hati. So why? The idea is in 2012 I wrote sebab sebuah parlimen hanya ada 222 orang. Rakyat Malaysia ada 28 juta orang. Kalau semua 28 juta orang ini sedar dan mahu mengatakan sesuatu, 222 orang ni tak mampu untuk bersuara bagi pihak 28 juta orang. Dan 222 orang ni, bilik mereka ni, parlimen Malaysia ni besar tau. Kau bandingkan dengan even our colonial masters dekat UK, buat kecil je sebenarnya. Macam ni je parlimen. You face each other, you bincang. Tapi Malaysia ni memang ada feudal, masyarakat yang tak tahulah kan, tak tahu feudal. Dia mengada-ngada ni, okey lah parlimen Malaysia ni besar, but besar macam tu pun tak cukup. 28 juta orang tak boleh masuk macam tu. Suara 28 juta orang tak akan terdengar dalam sebuah parlimen. So that's why there's a thing called mass movement. It's not about violence. There's never been about violence. Violence happen when being provoked. Kalau ada anjing provokator kat dalam tu, when being provoked, then there will be violence. That's the history. That's how it always been. Kalau yang buat violence, that's we call riot. Saya tak ada. Tapi riot tu riot lah kan. It's not a demonstration anymore. It's a riot. Ambil Baltimore di US itu riot. Has nothing to do with any cause. Okay lah, they started before black rights apa semua, no. Then you turn violence, semua orang curi juga. Because someone misuse the movement, someone misuse the cause. And then sama juga macam what Libya, Arab Spring. Oh, Tunisia turunkan kerajaan orang. And then Egypt pun sama revolution. Oh, Libya pun nak. But what happened in Libya was not even a revolution. It was a civil war. They started a war. They started killing each other. They started killing their own. I mean, at least in Egypt, they brought Mubarak back home and they put him in the prison. And then you adili dia dan sebagainya. It's okay lah. Tapi Libya, they killed Gaddafi. So that's a riot. That's when the protest gone wrong lah. I understand why people so afraid of protest. No, that's not. Kalau semua orang faham kenapa ada protes, kenapa protes itu berlaku, dia tak akan berlaku lah macam tu. And people will not be too allergic when it comes to demonstrasi ni, tak nak. Okay, but okay. And then your last question, I didn't really get in the middle. If you have any other question, you can ask. But and then the last one will be how to make people become better Muslim students and what. So, okay. Dia kalau boleh tak nak cakap, dah lah program ni nama dia Sembang Kencang kan. Kena cakap besar kan. Kena cakap general idea. Tapi tak boleh. Dia tak tahu macam mana nak translate. Ini masalah. Okay. You ask about intellectual capacity pelajar. Dia cakap memang ada. Kita ada intellectual capacity. Tapi tak reach out. Dan tak connect dengan gerakan pelajar. So kalau you kena, you tolonglah connectkan dengan gerakan pelajar yang ada, please. Because I don't know, I don't see that as a problem. When you ask me, I don't see that as a problem. I think
what you are saying, kita ada intellectual capacity tapi dia tak boleh connect dengan gerakan pelajar. So we need people that can help connecting these intellectuals with the student movement. Dulu gerakan pelajar waktu saya lebih banyak orang gila daripada orang pandai. Kalau dalam satu meeting hanya akan ada, kata dalam satu meeting ada 20 orang, 20 wakil daripada setiap universiti datang berkumpul, berbincang apa nak dibuat dengan satu masalah ni. 12 orang, 13 orang akan cadangkan demonstrasi, tak payah tunggu. Tak payah tunggu semua, demo. Semua benda nak demo. And then there will only be around 7 to 8 students yang akan rationalizekan benda. Oh no, wait, we have to collectivize, we have to think. Dan ada juga gerakan lain yang lagi teruk. Gerakan yang saya kenal lah sebelum ni lagi teruk. Dia punya prinsip simple je. Buat dulu, fikir kemudian. Pun tak betul juga kan. Kau tak ada tiba fikir, kau malas nak fikir. Jadi sebab itu pengalaman saya katakan pengalaman saya, masalah antara masalah yang paling menyakitkan sebuah gerakan pelajar adalah kerana tak ada intellectual capacity. Tak ada orang yang seorang intellectual untuk duduk dalam kalangan ni. Intellectual ni susah tau nak jadi intellectual. Kena duduk, kena belajar. And Malaysia, sorry to say, universiti kita tak ada kuliah falsafah. Okey lah, kita belajar fraud sikit-sikit, kita belajar, tak tahulah kan, kita belajar lah sikit-sikit asas-asas falsafah. But we do not even have one proper filosofi. Makhluk tu Islam di rakyat. Akhirnya orang terpaksa cari kat luar, dan bila cari kat luar tak jadi macam apa yang kerajaan nak, jadi konflik lah ni. Betul, ni problem kan. Sebab kita tak tahu kenapa kita di sini. It is a heavy question. Tak tahu lah, mungkin sebab saya dah frust banyak sangat gerakan pelajar, jadi saya dah tak boleh nak, macam mana nak simplify kan. The simple way is, dalam sebuah gerakan pelajar ada pemimpin, ada pemikir, ada pengikut. Pengikut akan ikut saja apa yang pemimpin buat. Pemikir akan cuba influence pemimpin. Pemimpin pula dia ada ego, dia tak akan dengar cakap pemikir dan dia akhirnya hanya akan biar pengikut dia ikut cakap dia. So macam mana kita nak jadikan 3-3 orang ni pemikir? Itu sebenarnya. Dan kalau ambil falsafah Plato, Aristotle, dia akan cakap memang masalah manusia yang takkan selesai adalah ada 3 golongan. Ada golongan raja, ada golongan cendekiawan dan ada golongan majoriti dan rakyat biasa, peasants. Dan yang paling ramai adalah peasants, rakyat biasa, bukan peasant, bukan rakyat biasa lah, I mean common people. Ini lah majoriti. Raja seorang, intelektual 10 orang, dan sejuta lagi kat bawah ada rakyat biasa. And you can never get the right balance. And no, you can never get the right balance. Salah, memang tak boleh. Gerakan pelajar ni adalah small dia simbol pada masyarakat, masalah masyarakat. Sebab itu masyarakat dan pelajar reflect. Macam mana gerakan pelajar menggambarkan apa masyarakat itu sekarang. Apa yang berlaku dalam politik kampus, apa yang berlaku dalam student election, apa yang berlaku dalam persatuan, itulah yang berlaku kat luar. Zaman saya dulu, apa yang berlaku dalam ni, ramai betul nak jadi ahli politik. Kat luar pun sama, ramai pula nak jadi ahli politik. Main silat politik, jatuhkan orang jadi. What? Ini gerakan pelajar, persatuan pelajar. 1 sen duit pun tak ada dalam gerakan ni. It's not even a kesatuan. If we are talking about student union, adalah duit dalam akaun 20-30 ribu untuk uruskan kat sekarang. Okay lah, you hire. Actually the sekjen sometimes in some of the student union, the sekjen they will actually pay gaji, bayar gaji sekjen semua kalau besar dia punya account duit dia sebagainya. Ini gerakan pelajar post 74, post 80, post reformasi, post bersih, tak ada benda pun. Self-title, self-proclaim, aku adalah presiden persatuan yang aku buat sendiri. You're not even elected, you appoint yourself. Itu pun nak berlaku politik, dan itulah menggambarkan masyarakat kat luar. Dia gila, tak tahu lah. Dan that's why I believe apa yang tadi macam Lee ceritakan tadi, 2011 the year of uprising lah 2011 to the year of uprising. Even Time magazine pun letakkan 2013 people of the year are protested. Orang-orang yang berdemonstrasi seluruh dunia adalah Time magazine. I don't know if it was 2012 or 2013.
But that's what it is. And ni memang zaman-zaman kejatuhan ni dah tak ada gerakan betul. Memang tak ada. Dah tak ada sangatlah gerakan yang boleh inspire orang. Dan kita ni kerap sangat meniru pun. Kerap sangat meniru. Kita tengok Hong Kong, kita nak jadi Hong Kong. Kita tengok Mesir, kita nak jadi macam Mesir. Kita tengok Indonesia, kita jadi Indonesia. Kita tak jumpa resipi sendiri. That's why saya cakap kan, sebab kenapa kena ada resipi sendiri, dan sebab tu kena ada intelektual yang boleh fikir. Pemikir ni, seorang pemikir, dia duduk, dia fikir. Jangan ganggu dia, dia fikir, dia akan analisa masalah masyarakat, dia akan bagi tahu orang kena buat macam ni, and you have to listen to this guy, you have to listen to this lady over here. Tapi kita tak ada orang tu, sebab semua nak jadi hero pun. Itu masalah dan gerakan pelajar dulu dan gerakan pelajar sekarang juga. Semua nak jadi hero, semua nak AYB, semua nak jadi front face, semua nak masuk sok khabar, semua nak ambil gambar dengan YB, semua nak duduk kat parlimen, semua nak masuk TV. Tak ada orang yang nak duduk kat belakang berfikir dan bagi tahu. Itu masalah saya lah. I don't know if it answers your question or whatever, but I'm sorry if it doesn't answer your question or your, I don't know, but I'm sorry, that's what I will respond to your question. That's how I will respond to your question. Okay, udah sikit pasal intellectuals. Ada soalan lain? Soalan lain. Lagi boleh cakap sikit. Tadi lah macam ni, kembali kepada isu mahasiswa macam macam tadi apa yang discuss itu saya setuju lah. Memang tadi macam istilah mahasiswa manja, pelajar manja. Sebab kalau lihat memang ramai lagi yang manja di parlimen, dapat allowance tu lah, allowance ni lah, banyak lah. Itu sangat bodoh lah. Kita memang saya rasa bukan kebanyakan mahasiswa tu tak nak datang dekati budak-budak macam kita semua. Cuma masalahnya ada banyak kekeliruan, dan saya rasa ada grup yang juga tak percaya dengan orang macam kita juga. Kadang-kadang sebab orang yang macam kita pun, bila dia dah, you mean, student aktivis, dia ada cuma dia tempoh dia macam tadi kata 2 tahun, 3 tahun, lepas tu hilang. Tapi memang ada, tidak dinafikan, memang ada student aktivis yang sehingga hari ni buat kerja, tapi sangat kecil lah. So itu satu. Dan yang kedua pasal saya rasa diskusi dan hanya kalau buat diskusi je macam Liz kata, saya rasa itu tak betul. Aksi dan diskusi adalah dua perkara yang penting, praktikal dan teori. Kalau bilang mana-mana satu, maksudnya you akan kembali kepada pangkal jalan, you kena ulang setiap benda. So bila you buat analisis apa yang you dapat, result yang you dapat, you mesti implement, you try, you test, kena test. So I rasa hanya pemikir yang baca teori saja dan lepas tu kalau kita ikut dengan cakap dia, sesatlah kita. So orang yang buat kerja, orang yang buat praktikal, orang yang sentiasa buat analisis, dialah, dan orang yang selalu bukan jadi pemimpin saja, orang yang selalu jadi follower dan juga pemimpin according to the situation, dia orang yang betul. So itu satu isu lah. Dan kalau kita, saya rasa kalau kita memang kreatif, memang objektif condition yang wujud di luar ni, banyak ekonomi, isu mahasiswa lapar, banyak situasi. Kalau kita betul-betul kreatif, kita buat kerja, kita boleh tarik ramai orang. Dan kalau kita really genuine, buat kerja, buat analisis, ada prinsip, tak berpihak kepada mana-mana parti politik ke pada agenda orang lain, memang kita, memang lambatlah, tapi lama kelamaan kita akan dapat ramai orang di sebelah sana yang akan join kita dalam perjuangan yang besar. Dan memang apa yang Adam kata itu betul lah. Mahasiswa pelajar adalah satu kelompok yang sebenarnya walaupun affiliate ke apa, tapi memang kecil dalam satu masyarakat yang besar. So suatu masa lepas kita perlu jadi student aktivis, tapi lepas time tu itu bukan sebab kadang-kadang baru-baru ini saya ada dengar seorang sorry to say lah, Fahmi ada kata dalam satu grup, dia kata tempoh aku dah habis lah sebagai aktivis, student aktivis. Sekarang aku pas kepada korang lah. So aku ada agenda. So bagi saya bodoh lah. Sebab saya rasa kan, korang jadi aktivis, student aktivis ke apa aktivis, tak ada tamat selagi kau mati, kau boleh buat kerja. Itu terpulang pada pendirian kamu. Jadi walaupun 2-3 tahun dah habis ni, 3-4 tahun aktivis, keluar dari kampus masih boleh buat kerja. Dan perjuangan itu perjuangan yang lebih besar lagi, ke arah lebih murni. So itu patut. Ulas sikit macam kita rasa ini soalan. Okay, Jadi kita
bagi peluang pada setiap panel selama 2 minit untuk menjawab soalan tersebut dan juga. Okey, jadi macam dia cakap dia apa yang paling clear, paling jelas aku nak bagi tahu kan. Yang sebenarnya macam Fahmi aku sebenarnya nak bagi tahu daripada awal. Sebenarnya parti politik lah yang merosakkan gerakan mahasiswa. Itu memang real, itu benda paling real. Kalau kau tengok daripada awal, daripada Himan Hildaham, daripada ni semua kawan dia lah, Aziz, apa siapa lagi, ramai lagi lah, Himan Hildaham, bukan mahasiswa keadilan, bila ada mahasiswa keadilan kan. Yang real parti politik lah yang merosakkan gerakan mahasiswa. Bila dia orang bergaduh, mahasiswa pun bergaduh, kan? Sampai ada main kecah-cah keting pula kan. Bila penghujung tahun 2012 masuk 2012 2013 ada pula geng-geng bukan saja mahasiswa, geng-geng anarkis muncullah satu geng anarkis dan kemudian membunuh sama sendiri. Itu yang jadi. Pasal masing-masing nak gebut jalan raya, masing-masing nak jadi hero. Ada nampak Fahmi Reza dah jadi hero, kemudian nampak Adam dah jadi hero, kemudian nampak dia orang pun nak jadi hero dalam bentuk yang lain pula, nak tunjukkan konsep dia orang. Ya, itu pun satu masalah juga kan. Satu masalah lagi parti politik merosakkan mahasiswa. Lagi satu dah mula muncul hero-hero apa gila kan. Dekat macam tu lah. Satu nak berkata intellectualizing capacity tadi. Itulah daripada persoalan yang berdua saya nak relate kan, yang mana menganalisis tu kembali duduk berbincang dan post-mortem balik apakah kesilapan berlaku dalam gerakan mahasiswa. Kemudian propose satu benda yang akan diterjemahkan kepada aksi. Dan itu adalah jalan penyelesaian yang saya nampak. Okey. Bukan maksudnya intelektual kena bagi satu job khas untuk dia orang, tidak. Korang yang buat dengan tangan korang sendiri kan. Pergilah duduk bincang, apa masalah? Apa pasal tak jadi ya? Apa pasal orang tak bangun memberontak? Apa pasal ada masalah 1.6 bilion, ada masalah 1 MBB? Apa masalah dia? Apa masalah sampai nak buat 1.5 juta bangla ke negara ni pun banyak orang tak kisah lagi ya? Duduklah, berbincanglah. Dan kemudian postmortem lah, analisis lah apa masalah dia. Dan kemudian propose lah apa jalan penyelesaian dia. Dan balik pada aksi. So itu benda yang kita tak buat. Jadi kemunculan macam Pak Abu Gilbert buat buku jalanan. So itu satu kemulan baik. Kita dah move jauh depan, kemudian kita jatuh. Dan kita duduk balik, berbincang dan diskusi balik apa masalah dia. Sama macam ni, Beyond kan? Duduk berbincang, so ini masalah, kau tahu ni masalah dia. So apa propose untuk solution dia. Sama-sama berbincang lah dan cari jalan keluar untuk penyelesaian dia. So itu dia. Cadangan saya lah, cadangan untuk ni yang pertama dari sudut gerakan mahasiswa ni. Sebab malam ni kita banyak bincang tentang gerakan mahasiswa, pimpinan, figure, ikon dan sebagainya. Kita kena fikir balik macam mana untuk menghimpunkan suara-suara mahasiswa ni dalam satu organisasi yang lebih tersusun lah. Bukan satu organisasi macam SNM, dia hanya mewakili apa panggil lah? Front ya. Front yang dalam tu. Kumpulan kecil. Kumpulan kecil. Yang front tu pun ada 3 orang. Dan buat kerja-kerja tu lah. Tapi kita lebih nak buka kepada maksudnya penyertaan secara individu ke dalam. Saya dah banyak lah, saya pernah masa saya dalam gerakan mahasiswa pun pernah usulkan benda ni, tapi macam tu lah. Dia tak jalan sebab macam-macam lah, ada orang tak setuju dan sebagainya. Lebih selesa pendekatan kita memegang front daripada kita memegang mahasiswa secara individu. Tapi sebenarnya yang kita perlukan sekarang rasanya ramai je mahasiswa yang dia sebenarnya tak nak follow pun front-front ni, tapi dia nak bergerak secara individu, direct. Dia tak nak bergantung pada front. Jadi macam mana kita nak tackle orang macam ni? Jadi caranya lah kita buka, salah satunya lah buka keahlian lah. Buka keahlian kepada mahasiswa untuk yang nak bergerak secara individu ni masuk sekali lah untuk mempunyai suara yang lebih tersusun. Sebab isu sekarang ni memang perpecahan yang berlaku ni macam tu lah. Contohnya macam dulu ada kesatuan guru kan. Kesatuan induk tu perlu. Yang kesatuan yang kecil-kecil ni itu biasalah, tak ada masalah. Tapi apabila kesatuan yang kecil-kecil ni dia bawa agenda yang jauh lain daripada kesatuan induk, yang tu jadi masalah.
Persatuan Guru. Kita ada Persatuan Guru Semenanjung, Persatuan Guru Sabah, Persatuan Guru Sarawak, Pantai Timur. Semua dia orang ni lain-lain tau. Sebab tu isu pendidikan dia orang tak selesai. Sebab dia orang tak ada suara yang padu lah untuk gerak dalam satu isu. Mahasiswa sekarang macam itulah yang kita nak. Kita ada front ataupun diskusi-diskusi macam ni. Tapi macam mana kita nak menghimpunkan diskusi-diskusi yang banyak ni, buku jalanan, ada apa tu yang universiti anak muda, UTAM dan sebagainya. Macam mana kita nak himpunkan dan kita sinkroniskan dia orang. Dan juga gabungkan dengan gerakan-gerakan yang lebih memilih aksi-aksi ni lah. Walaupun kadang tak nampak pun aksi dia orang ni. Tapi tak apa, kita ambil dia orang dan macam mana untuk satukan dia orang balik, koordinasikan balik dia orang ni. Yang tu penting. Dan juga plan jangka panjang. Mahasiswa, gerakan mahasiswa yang ni lah yang dia lack. Kesatuan jangka panjang. Kita tak plan sebab mahasiswa ni memang tempoh dia tak lama lah, 3-4 tahun. Kalau kena extend 5 tahun. Jadi macam mana plan untuk jangka panjang? Contoh tahun ni 2016 hingga 2018. Okey, ni A to C. Kemudian siapa pula yang nak sambung D untuk G. Dan seterusnya sampailah kita habis sampai Z. Macam tu. Kalau tak kita sentiasa buat benda sama lah. Yang ni buat dah A sampai C. Kemudian yang datang yang baru pula buat juga A sampai C. Dia tak selesaikan masalah, tak selesaikan isu. Jadi kita fikirkan balik lah. Semua gerakan pun sebenarnya lebih kurang macam tu lah. Masalah-masalah yang sama, soal rasa lebih kurang sama lah. Saya pergi balik ke tajuk kita malam ni lah, mahasiswa manja. Mahasiswa bukan manja. Mahasiswa ni dia diajar untuk jadi manja. Mahasiswa ni dia bukan manja. Mahasiswa kelakar kan, umur dah 20, dah 21 tahun, dah keluar rumah, dah lebih 18 tahun, masuk universiti jadi budak kecil kan. Itu kena, orang ni kena provide, benda ni orang tu kena provide, benda ni orang lain kena provide. So dia jadi dependent. Sebab macam saya cakap daripada Abuja tadi, sebab kita diajar untuk jadi dependent. At the end of the day, kita ni semua consumer So kita terlalu depend pada semua benda yang orang provide. Kita lupa bahawa kita mampu jaga diri sendiri sebenarnya. But then